Kita nak masuk topik yang baru pagi ni tuan. Ya, pagi ni kita ada satu topik baru, ya, iaitulah topik yang mana tajuk topik ini adalah jamak. Jamak. Jamak apa yang kita nak cerita pada pagi ni tuan? Kita nak cerita tentang jamak muzakkar salim. Ya? Jamak muzakkar salim. Sekejap tuan. Buat awal. Jadi. Ya. Pagi ni topik kita yang baru ialah kita nak belajar satu topik yang namanya jamak muzakkar salim. Jamak ni kita dah belajar ke belum? Jawapannya kita dah belajar tuan. Okay? Jawapannya kita dah belajar jamak ni kan. Cuma hari ni saya akan ajar dengan lebih mendalam tuan. Jamak muzakkar salim ni jamak apa? Kita belajar jamak ada dua. Kita ada jamak yang ada kaedah, jamak yang tak ada kaedah kan. Belajar jamak yang ada kaedah itu kita namakan sebagai jamak salim. Betul? Dan jamak salim tu kita ada sebut tak istilah jamak salim ramai lelaki? Jawapannya ada. Maka jamak salim ramai lelaki dulu yang kita belajar inilah dia tuan. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Boleh dekat ruangan komen tuan. Dah belajar ke belum sebenarnya? Jamak muzakkar salim ni dah belajar ke belum? Boleh dekat ruangan komen dulu tuan. Tulis dekat ruangan komen dulu tuan. Jamak muzakkar salim ni sebenarnya kita dah belajar ke belum? Tulis dekat ruangan komen. Puan Nurini Ahmad selalu masuk perangkap. Okay? Masuk perangkap. Yang penting kalau kali kedua saya perangkap, jangan masuk lagi. Sebab orang Islam dia tak boleh jatuh dalam perangkap yang sama dua kali kan. Aywa ahsan. Jawapannya kita dah belajar. Jadi ustaz kata topik baru ni bukan ulangan ke? Tengok saya kan tuan. Hari ni kita nak bahaskan dengan lebih mendalam. Tuan-tuan kena fahamkan betul-betul yang ini topik baru yang kedua nanti sangat berkaitan, sangat sama. Ya? Tuan-tuan faham yang ini ke yang kedua nanti tuan-tuan akan mudah lagi faham sebab dia lebih kurang sama sahaja. Boleh? Baik, tengok saya. Kita dah belajar tuan. Apabila kita sebut jamak muzakkar salim, apabila kita sebut jamak muzakkar salim tuan, ya. Jamak muzakkar salim ialah jamak yang ada penambahan di belakang. Yang pertama una, yang kedua ina. Boleh? Tak ada una, tak ada ina. Boleh? Una, ina. Una, ina. Jadi cara kita nak tahu kalimah itu dia kalimah jamak muzakkar salim, hujungnya ada penambahan. Sama ada una ataupun tuan jumpa una, musyrikuna, muslimuna, mu'minuna, muslihuna, salihuna, takiruna, abiduna. Una. Maka tuan tak payah tak pening-pening. Memang itu kalimah jamak muzakkar salim. Ataupun tuan-tuan jumpa ina kan, musyrikina, mu'minina, muslimina, salihina kan, katibina, hafizina, qaimina, ina pun kalau ada ina di hujungnya tuan, kalimah itu lah kalimah jamak muzakkar salim. Boleh? Mana ina ni tuan, itu adalah kalimah jamak muzakkar salim. Tengok saya lagi tuan. Setiap kalimah jamak muzakkar salim, tak kisahlah una ke, yang penting kalau kalimah itu dia kalimah jamak muzakkar salim. Kalimah jamak muzakkar salim ni isim ke, fi'il ke, haraf tuan. Ya. Isim ke, fi'il ke, haraf, jawapannya kalimah jamak muzakkar salim. Dia adalah kalimah. Jamak muzakkar salim adalah kalimah isim tuan. Semua kalimah jamak lah. Tak ada kalimah jamak yang fi'il, tak ada. Kalimah jamak isim. Tengok saya lagi tuan. Ingat, jamak apa-apa pun
Kalimah jamak memang isim. Tak ada fi'il yang jadi jamak, tak ada haraf yang jadi jamak. Boleh? Yang ini tuan-tuan dah belajar. Ini asas kan? Asas. Dan tuan-tuan kena tahu, ya, tuan-tuan kena tahu kalimah isim ni, ya, semua kalimah isim ni tuan-tuan, ya, semua kalimah isim, setiap kalimah isim tuan-tuan, dia hanya ada 3 sahaja baris. Bila sebut isim, dia hanya ada 3 sahaja baris tuan-tuan. Ya. Sama ada yang pertama isim itu dia berbaris depan, ataupun hujungnya berbaris atas, ataupun isim tersebut berbaris bawah. Kau tak jumpa isim yang berbaris tengah-tengah, baris tempat lain tak ada. Asasnya kalimah isim memang ada 3 saja, baris depan, baris atas, baris bawah. Kan? Kitabu, kitabah, kitabi. Kitabe, kitabe tak ada tu lah. Apa lagi? Jihazu, jihaza, jihazi. Kan contoh, jihaz ni elektronik. Kan alat elektronik. Contoh. Boleh dekat ruangan komen dulu tuan. Setakat ini, faham ke tak? Yes, setakat ini tuan faham ke tak faham? Ya? Jadi yang pertama tuan-tuan saya terangkan. Ya? Itu kalimah jamak. Yang kedua, semua kalimah jamak adalah kalimah isim. Dan isim ni dia mestilah ada 3 sahaja baris. Ada baris depan, baris atas, di bawah. Ada isim yang berbaris lain daripada 3 ni tu. Okey, ahsantu. 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 Semua kata faham. Baik, yang ini tuan-tuan tengok. Tanya tuan-tuan. Tuan-tuan perasan ke tak perasan? Kadang-kadang dalam Al-Quran, kita jumpa Allah guna kalimah jamak muzakkar salim ni dalam ayat yang, contoh dalam ayat yang lain, dalam satu ayat kita jumpa Allah guna muslimuna. Tapi tengok ayat yang seterusnya, ayat lain ke, tiba-tiba jumpa muslimina. Padahal ina, dua-dua adalah kalimah jamak muzakkar salim. Tetapi kenapa ada masa-masa tengok ayat yang ini Allah guna muslimuna, ayat yang lain Allah guna muslimina. Tuan-tuan perasan ke? Perasan sebenarnya. Contoh saya bagi kan. Qad aflahal mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama Allah guna mu'minuna, kan, al-mu'minun. Tetapi ada ayat yang lain tuan-tuan, Allah sebut minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallah ila akhir ayat. Allah guna pula minal mu'minina. Kenapa Allah guna una, tiba-tiba ayat lain Allah guna? Tuan perasan tak perasan? Tulis dekat ruangan kau. Tulis dekat ruangan. Okay, tuan-tuan ada perasan tak situasi ni? Ya, tuan-tuan perasan tak situasi ni tuan? Ada masa-masanya Allah guna abiduna, ada masa-masa tiba-tiba ayat lain Allah guna abidin. Ada masa yang lain Allah guna kafiruna, tiba-tiba ada ayat-ayat yang lain Allah guna kafirina. Puan Nur Azwa, tak, hari ni saya sebut. Tengok, contoh ayat saya dah bagi dah tadi. Kan? Ya, dah bagi dah tadi. Ada masa Allah guna una. Qad aflahal mu'minun. Mu'minun tu una lah. Mu'minuna. Allah guna una. Mu'minuna. Tapi ayat lain kita baca ada jumpa minal mu'minina. Apa Allah guna ina? Nampak tak? Ada masa una, ada masa ahsantu. Ya? Ahsan. Semua perasan. Ya? Semua perasan. Terbaik. Memang kita akan perasan. Cuma kita tanya dengan tak tanya je. Hari ni tuan-tuan dah belajar, maka jadilah pertanyaan. Kenapa Allah guna una? Yang lain Allah guna inah. Baik, tengok saya tuan. Tengok saya tuan. Allah guna una, ina. Una, ina ni selain nak bagi tahu kita dia adalah kalimah jamak muzakkar salim. Una, ina ini juga sebenarnya tuan-tuan Allah nak bagi tahu kita bahawa kalimah tersebut
tersebut dia sedang berbaris dengan baris yang tertentu. Saya. Ya, kalau tuan-tuan jumpa Allah guna jamak muzakkar salim una, waktu itu tuan kena tahu kalimah itu sebenarnya dia sedang ada barisnya yang tertentu. Kalau Allah guna ina muslimina, ya, tuan kena tahu Allah guna ina bermakna kalimah itu dia sedang ada barisnya yang tertentu. Sedangkan muslimuna pun orang-orang Islam. Muslimina pun orang-orang Islam. Dari segi makna tak berubah. Ya, baik. Tengok saya lagi tuan. Ya, bermakna kalimah ini Allah guna una, ina, Allah nak bagi tahu kita bahawa kalimah tersebut dia ada barisnya yang tersendiri. Tengok. Apabila kalimah jamak muzakkar salim, kita dah kata kalimah jamak muzakkar salim dia kalimah isim. Ya, kalaulah kalimah jamak muzakkar salim itu dia sedang berbaris depan. Tengok tuan. Kalaulah kalimah jamak muzakkar salim itu dia sedang berbaris depan tuan-tuan, ya, maka pada waktu itu Allah akan guna una. Ya. Kalaulah jamak muzakkar salim pada waktu itu dia sedang berbaris depan, maka waktu itu Allah akan guna una. Muslimuna, musyrikuna. Boleh? Kafiruna. Kalaulah kalimah jamak muzakkar salim itu dia sedang berbaris atas, maka waktu itu Allah akan guna ina. Kalau kalimah jamak muzakkar salim itu dia sedang berbaris atas, maka Allah akan guna ina. Tuan ingat, ya, baris ni tak ada kena-mengena. Sebab kenapa Allah guna una? Sebab waw ni sama dengan, baris depan ni sama dengan waw. Tak ada kena-mengena. Yang saya nak bagi tahu, kalau kalimah jamak muzakkar salim itu dia sedang berbaris depan, maka Allah guna una. Dia tak ada kena-mengena dengan baris yang ada dalam kalimah una ni, tuan. Boleh? Baris depan Allah guna una. Kalau kalimah jamak itu dia sedang baris atas, Allah guna inah. Kalau kalimah jamak muzakkar salim itu dia sedang berbaris bawah, tuan-tuan, ya, maka Allah akan guna ina juga. Ya. Kalau kalimah jamak muzakkar salim itu dia sedang berbaris bawah, maka waktu itu Allah akan guna ina. Kalau sedang baris depan, Allah guna una. Kalau dia sedang berbaris atas, Allah guna ina. Kalau dia sedang berbaris bawah, Allah akan guna ina. Tak, kenapa baris depan dengan baris atas dengan baris bawah sama? Ina, ina. Sebab memang kita ada dua je. Ada yang pertama, una. Yang kedua, ina. Kita tak ada yang ketiga. Boleh? Tak ada yang ketiga. Mana saya ulang balik. Kalau kalimah jamak muzakkar salim itu sedang berbaris depan, Allah guna una. Kalau dia sedang berbaris atas, Allah guna ina. Kalau dia sedang berbaris bawah, Allah guna ina. Tulis dulu dekat ruangan komen sampai setakat ini. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Tuan-tuan jangan fikir jauh-jauh dulu. Fokus sampai yang dekat saya cakap je dulu, tuan. Ya, kadang-kadang tuan-tuan, peserta saya ni dia suka fikir. Benda saya belum cakap, dia terfikir dulu. Habis tu, jangan. Fokus dekat yang saya cakap dulu. Saya akan sebut sikit. Step by step, tuan-tuan. Step by step. Jangan risau. Ya? Kalau peserta saya hari yang lain ni ada jenis-jenis suka, saya baru bagi tahu yang asas. Kak dia dah menerawang ke tempat lain. Dia dah pergi. Habis tu, kenapa dalam ni? Kenapa dalam bab ni? Jangan fikir. Jangan peningkan kepala, tuan-tuan. Okey. Ahsantum. Ya. Semua kata okey. Ya. Semua kata okey. Terbaik. Sekarang ni, tuan. Ya. Ingat, yang penting baris yang ada dalam una, ina ni tak ada kena-mengena dengan baris dalam kalimah. Allah nak bagi tahu kita, kalau kalimah isim jamak muzakkar salim tu sedang baris depan, Allah guna una.
Kalau sedang baris atas, Allah guna itu. Kalau sedang berbaris bawah, Allah guna itu. Boleh? Baik. Saya bagikan kepada tuan-tuan contoh. Ya. Contoh bahasa Melayu je dulu. Tak payah susah-susah kan. Yang pertama kita ada ayat orang. Tuan-tuan, ya. Orang-orang Islam melihat Ali. Ayat yang pertama. Sabar dulu tuan. Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Yang kedua. Ali melihat orang Islam. Ayat kedua. Ayat yang ketiga. Sabar dulu, tengok dulu. Ali berjalan dengan orang okay, baik. Fokus dulu pada contoh yang pertama. Orang-orang Islam melihat Ali. Tengok saya tuan. Mana kalimah perbuatan kita? Mana kalimah fa'al kita tuan-tuan? Fa'al kita dalam ayat yang pertama. Fokus yang pertama dulu tuan. Fa'al kita dalam ayat yang pertama ialah melihat. Melihat. Ini adalah kalimah fa'al. Tengok dulu. Soalan saya pada tuan-tuan. Ada tak orang yang melihat? Ada tak tukang lihat? Ada tak tuan? Kalau ada, tulis dekat ruangan komen. Siapakah orang yang melihat ini? Tulis dekat ruangan komen. Siapakah fa'il kita? Kan? Orang yang tukang buat ni kita panggil fa'il kan? Soalan saya dalam ayat ni, orang-orang Islam melihat Ali, ada tak fa'il? Ada tak orang yang melihat? Kalau ada, tulis dekat ruangan komen. Kita dah belajar fa'il ini wajib ada kan? Fa'il ini wajib ada. Kalau ada, apa yang melihat tuan-tuan? Siapa yang melihat? Tulis dekat ruangan komen. Ya? Tulis dekat ruangan komen. Puan Rashid Hamid, Puan Nur Azwa, ya, dekat ayat kita tak ada orang Islam. Ayat kita yang ada orang Islam. Guna betul tu. Belajar bahasa tak boleh main ringkaskan, nanti pening kepala. Ya? Jadi fa'il kita siapa? Siapa yang tukang lihat ni? Aywa. Ahsantum. Jawapannya tuan-tuan, fa'il kita siapa? Orang-orang Islam ini adalah fa'il. Orang-orang Islam adalah fa'il sebab dialah yang melihat. Dia tukang buat. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Ya. Fa'il ni dia wajib berbaris apa tuan-tuan? Tulis lagi dekat ruangan komen. Fa'il ni dia wajib berbaris apa? Yang ini kita dah belajar ni kan? Tiap kali jumpa fa'il wajib cari fa'il, kemudian cari maf'ul kalau ada. Dah belajar ke belum? Dah belajar. Kita dah belajar fa'il ni wajib berbaris apa? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Puan Rashid Hamid, betul. Lain? Yang lain? Ya. Ahsantum. Apabila sebut fa'il wajib berbaris tepat. Bermakna orang-orang Islam ni dia sedang berbaris apa tuan-tuan? Dia sedang berbaris depan. Kalaulah
kalimah orang-orang Islam ni, dia kalimah jamak ke bukan ke mufrad? Jamak lah, terjemahannya berganda kan. Ya. Kalaulah ya, orang-orang Islam ini, dia fa'il dan dia berbaris depan, bermakna kita nak guna una ke nak guna ina. Dekat ruangan kau. Ya. Orang-orang Islam ni tuan-tuan dah tahulah, dia lah kalimah jamak muzakkar salim kan. Sekarang ni tuan-tuan dah kata dia kalimah fa'il. Fa'il wajib baris depan. Bermakna orang-orang Islam ni dia sedang berbaris depan. Kalau dia sedang berbaris depan, kita guna una ke guna ina? Ahsantum. Ahsantum. Jawapannya kita guna una lah sebab dia sedang berbaris depan. Maka jadilah muslimuna. Muslimuna. Kenapa yang kita pergi baca muslimuna? Sebab dia sedang berbaris depan. Sebab apa dia baris depan? Sebab dia fa'il. Boleh? Okey, baik. Ini contoh yang pertama, tuan-tuan. Ya, ini contoh yang pertama. Tengok contoh yang kedua pula. Ali melihat orang-orang Islam. Ali melihat orang-orang Islam. Macam biasa kalau saya tanya fa'il kita mana? Fa'il kita adalah melihat. Ya, ini adalah fa'il kita, tuan. Ya. Fa'il kita siapa? Kali ni siapa pula yang melihat? Cuba tulis dekat ruangan komen. Kali ni siapa pula yang melihat? Siapa pula fa'il kita? Kalau tadi fa'il kita orang-orang Islam. Ayat kedua fa'il kita siapa, tuan-tuan? Siapa tukang lihat ni? Cuba tulis dekat ruangan komen. Okey, ahsantum. Jawapannya Ali. Kita belajar tadi fa'il wajib baca baris depan. Ya, maka Ali ni aliyu. Soalan saya, tuan. Maf'ul kita siapa? Siapa yang kena lihat? Ali ni dia melihat kepada siapa? Siapa yang kena lihat ini? Tulis dekat ruangan. Ya. Siapa yang kena lihat? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ali dia melihat siapa? Siapa yang kena lihat ni? Kan? Kalau tadi Ali yang kena lihat. Kali ni Ali melihat siapa? Aywa. Ahsantum. Ya. Kali ini Ali yang melihat orang-orang Islam. Bermakna maf'ul kita siapa, tuan? Maf'ul kita ialah orang-orang Islam. Orang-orang Islam ni maf'ul. Lihat. Ya, maka orang-orang Islam ini adalah maf'ul. Boleh? Baik. Maf'ul ni dia berbaris apa? Maf'ul dia wajib berbaris apa? Tulis dekat ruangan. Tulis dekat ruangan komen. Maf'ul ni dia berbaris apa, tuan-tuan? Ya? Saya nak tuan-tuan betul-betul faham. Tuan-tuan faham topik baru yang pertama, yang kedua nanti sangat sebab sama je. Aywa. Ahsantum. Maf'ul wajib berbaris atas. Kan? Yang ini tuan-tuan dah belajar. Jadi orang-orang Islam ni dia kalimah jamak muzakkar salim. Bermakna kali ini dia sedang berbaris apa? Dia sedang berbaris atas. Kalau dia sedang berbaris atas, kita nak guna una ke nak guna ina? Kalau dia sedang berbaris atas, kita nak guna muslimuna ke muslimina? Tulis dekat ruangan. Ya. Kalau dia sedang berbaris atas, bermakna kita nak sebut muslimuna ke muslimina? Una ke ina? Tulis dekat ruangan komen. Tuan-tuan boleh jawab, bermakna tuan-tuan memang dah faham. Aywa. Ahsantum. 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 Ya, makna ya, ayat yang kedua kita guna una ke ina? Guna ina. Maka jadilah muslimina. Jadilah muslimina.
Sebab apa kita guna ina? Sebab kali ini dia sedang berbaris atas. Tadi dia sedang berbaris depan. Guna muslimuna. Kali ini sebab dia baris atas, kita guna muslim. Maknanya berbeza tak? Makna dia sama je. Orang-orang Islam, orang-orang Islam. Tengok yang ketiga, tuan. Tengok yang ketiga. Yang ketiga, tuan. Yang ketiga, saya nak tuan-tuan fokuskan kepada dengan ni. Ayat yang ketiga fokus dekat dengan. Ali berjalan dengan orang-orang Islam. Dengan dalam bahasa Arab ni tuan-tuan. Ya. Dengan dalam bahasa Arab ni. B. Betul? B. B itu dengan lah. B itu dengan. B. B kan. B jemahannya dengan. Ini tuan, kalau saya tanya isim ke fi'il ke haraf, tuan-tuan dah tahu ni kalimah haraf. Soalan saya, B ni dia haraf apa tuan? Soalan saya, B ni dia haraf apa? Tulis dekat ruangan kau. Soalan saya, B ni dia haraf apa? Okay. Soalan saya, B dia haraf apa? Ni pun dah belajar dah ni. Ada dalam diagram. Ya. Saya tanya, kadang-kadang saya balik yang jawab supaya tuan-tuan mudah. Kelas saya memang nak mudahkan tuan-tuan, bukan nak sulitkan tuan-tuan. Orang jadi tak suka bahasa Arab ni sebab dia susah. Dia nampak susah, sebenarnya senang je kalau kena dengan cara. Pak, ahsantum. Ahsan. Ya, B ini adalah haraf jar. Haraf jar. Boleh? Baik. Haraf jar ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu sebagai haraf baris bawah. Saya nak tanya tuan-tuan, apa fungsi haraf baris bawah? Apa fungsi haraf jar? Tulis dekat ruangan komen. Okay? Tulis dekat ruangan komen. Okay? Apa fungsi haraf jar? Tuan-tuan dah boleh jawab ni. Ana lepas ni senang saya nak ceritakan. Tuan dah tahu B ni haraf jar, haraf baris bawah. Apa fungsi haraf baris bawah? Apa fungsi haraf baris bawah? Tulis dekat ruangan kau. Okay. Tuan Rashid Ahmed bariskan apa? Ya, dah padam. Ahsantum. Tuan Rubi Abdullah membariskan bawah. Siapa? Puan Bunga membaris bawahkan siapa? Isim ke, fi'il ke, haraf ke? Aywa. Ahsantum. Fungsi haraf baris bawah ialah membaris bawahkan isim selepas. Apa saja kalimah isim yang terletak selepas haraf baris bawah, ya? Apa saja kalimah isim yang terletak selepas haraf baris bawah, bermakna kalimah isim tersebut mesti dibaca dengan baris bawah. Soalan saya tuan, ada tak isim yang terletak selepas haraf baris bawah ni? Tulis dekat ruangan komen. Kalau ada, apakah isim yang terletak selepas haraf baris bawah? Apakah isim yang terletak selepas dengan ni tuan-tuan? Tulis lagi dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Apakah isim yang terletak selepas kalimah dengan? Selepas kalimah B ni? Dengan ni haraf baris bawah. Ya. Soalan saya, apakah isim yang terletak selepas kalimah haraf baris bawah ni? Dekat ruangan komen lagi. Aywa. Ahsantum. Jawapannya apa? Orang Islam. Sebab apa? Ali berjalan dengan orang-orang Islam. Orang-orang Islam ni dia isim yang terletak selepas haraf baris bawah. Bermakna orang-orang Islam ni kita nak kena baca dengan baris depan ke baris atas ke baris bawah. Jawapannya kita kena baca dengan baris bawah. Ya. Bermakna tuan, kalau kita nak baca orang-orang Islam ni dengan baris bawah, kita guna una ke muslimuna ke muslimah. Ya. Sebab semua kalimah isim selepas haraf jar mestilah berbaris bawah. Maka soalan saya tuan, ya, orang-orang Islam dia adalah isim yang terletak selepas haraf baris bawah. Maknanya kita baca dengan baris bawah.
Jadi tuan, kita nak guna muslimuna ke muslimah, maka dia akan jadi muslimina. Muslimina. Apa kita baca muslimina? Sebab dia sedang berbaris bawah. Sebab apa dia baris bawah? Sebab dia terletak selepas haraf dar. Yang ini sebab apa dia baris atas? Sebab dia maf'ul. Yang ini sebab apa dia baris depan? Sebab dia fa'il. Ya? Siapa yang faham? Ya? Siapa yang faham sampai setakat tulis dekat ruangan komen, alhamdulillah. Ya? Siapa yang faham sampai setakat ini, tulis dekat ruangan komen, alhamdulillah. Tulis dekat ruangan komen, alhamdulillah. Ahsantu. 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 Baiklah. Ya. Tuan-tuan dah tahu. Ingat. Ya. Inilah dia. Inilah sebab dia kenapa Allah ada masa-masa Allah guna una. Kesimpulan dia tuan. Ya, kesimpulan dia. Jadi sebenarnya una, ina ni dia hanyalah persoalan baris. Kan? Kenapa yang Allah guna una? Dan sekejap Allah guna ina pula. Rupanya dia nak memberitahu bahawa kalimah itu dia sedang ada baris yang ya, iaitulah ya. Jadi rupanya dia nak menceritakan isu baris. Dah apa sangat pun. Ya, baik. Bermakna kalaulah, ni kesimpulan tuan. Tengok ni kesimpulan. Kalaulah tuan-tuan, kalaulah kalimah jamak muzakkar salim itu dia sedang berbaris depan, maka waktu itu Allah akan guna una. Tengok dulu. Kalaulah kalimah jamak muzakkar salim itu dia sedang berbaris depan, maka waktu itu Allah akan guna una. Boleh? Tetapi kalaulah waktu itu kalimah jamak muzakkar salim dia sedang berbaris atas, maka Allah akan guna ina. Ina. Dan kalau kalimah jamak muzakkar salim itu dia sedang berbaris bawah pun Allah akan ina. Ya, itu je saja sebab dia tuan-tuan. Apa pula anak panas sangat ni? Ya, itulah ya sebabnya. Kalau dia sedang baris depan, Allah guna. Sedang baris atas, Allah guna. Sedang baris bawah, Allah guna. Boleh? Baik. Sekarang tuan, tengok saya. Tengok saya tuan. Saya nak buat kesimpulan ni. Kesimpulan yang paling penting. Ya, jamak muzakkar salim dia ada una, ada ina. Contoh al-muslimuna. Ya, al-muslimuna. Tengok saya. Tengok saya. Kalaulah lepas ini, tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran kalimah jamak muzakkar salim dan jamak muzakkar salim tersebut Allah guna una. Dan jamak muzakkar salim tersebut Allah guna una. Una. Ya. Kalimah jamak muzakkar salim tersebut Allah guna una. Kalau una, waktu ni tuan-tuan tak payah pening-pening. Sebab apa? Sebab kalau Allah guna una, maka automatik kita tahu memang kalimah ini dia sedang berbaris depan. Boleh? Memang kalimah ini dia sedang berbaris depan. Payah susah. Jumpa saja jamak muzakkar salim dan jamak muzakkar salim itu Allah guna una, mukminuna ke kafiruna, musyrikuna, sahiruna, una. Yang ini tak payah pening. Sebab confirm kalimah jamak muzakkar salim itu dia memang berbaris depan.
Tetapi kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, Allah guna kalimah jamak muzakkar salim, tetapi Allah guna ina al-muslimina, ina. Waktu ini, yang ini tuan-tuan kena sabar. Tuan-tuan kena sabar. Kalau guna una, tak payah sabar. Memang tahu bagi depan. Tapi kalau guna ina, sabar. Sabar dulu. Sebab dia boleh jadi berbaris. Boleh jadi dia sedang berbaris atas ataupun berbaris bawah. Boleh? Kalau guna una, memang confirm bagi depan. Tapi kalau Allah guna ina, yang ini tuan-tuan kena bersabar. Sebab apa? Sebab boleh jadi waktu itu dia sedang berbaris atas. Boleh jadi pada waktu itu dia sedang berbaris bawah. Boleh? Kita kena tengok pula masa tu tuan. Ya, kita kena tengok. Ya. Kalaulah contoh kalimah jamak muzakkar salim itu. Ya. Kalaulah contoh ya kalimah jamak muzakkar salim itu tuan-tuan, dia sedang berada di tempat maf'ul. Kalaulah kalimah jamak muzakkar salim itu dia sedang berada di tempat maf'ul, maka kita tahu Allah guna ina sebab dia sedang berbaris atas. Bulan dia tuan. Kenapa nak panas saya degil lagi ni? Kalaulah tuan-tuan jumpa ina, tuan-tuan kena sabar. Sebab kita tak tahu ni dia sedang bagi atas ke sedang bagi bawah. Macam mana cara nak tahu? Kita kena tengok. Kalaulah al-muslimina ini dia sedang berada di tempat maf'ul, maka kita tahu Allah guna ina sebab dia sedang berbaris atas. Tetapi kalaulah tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok al-muslimina dan dia ini terletak ba'da haraf jar. Dia terletak ba'da haraf jar. Apa dia ba'da? Ba'da ni selepas lah. Selepas haraf jar. Kalau dia terletak ba'da haraf jar, bermakna muslimina ini dia sedang berbaris bawah. Boleh? Kalau dia terletak di tempat maf'ul, bermakna muslimina ini dia sedang berbaris atas. Saya ulang balik tuan. Saya ulang balik. Kalau tuan-tuan jumpa jamak muzakkar salim, Allah guna una, yang ini tak payah pening. Ulang tuan, yang ini tak payah pening. Confirm dia memang sedang berbaris depan. Tetapi kalau tuan-tuan jumpa ina, waktu ini sabar. Sabar sebab apa? Boleh jadi dia bagi atas, boleh jadi dia bagi bawah. Macam mana nak tahu? Kena cek. Kena tengok. Kalau dia berada di tempat maf'ul, dia sedang berbaris atas. Kalau dia terletak ba'da haraf jar, selepas haraf jar, makna al-muslimina ini, dia sedang berbaris bawah. Dekat ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak tuan? Nampak ke tak nampak? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Jadi kesimpulan ni macam tu je. Kan? Senang je. Maknanya kalau jumpa una, dah confirm. Tak payah pening. Memang bagi depan. Jumpa ina, sabar. Tengok dulu. Dekat mana dia? Aywa. Ahsantu. Contoh tuan, dalam contoh ayat kita hari ni kan, ayat kita kat ujung tu ada lanudkhilannahum fis salihin. Kan? Ada kalimah as-salihina. As-salihina. Tengok pada as-salihina tu. As-salihina, dia kalimah isim ke fi'il, dia kalimah isim ke fi'il ke araf? Kalimah isim. Dia jemaahnya orang-orang Islam, kan? Orang-orang soleh. Dia mufrad ke jamak? Jamak lah. Jamak apa? Jamak muzakkar salim sebab Allah guna ina. Apa? Sebab Allah guna ina.
Baik. Dan kita dah belajar kesimpulan tadi tuan. Kalau kalimah jamak muzakkar salim itu Allah guna ina, bermakna pada waktu itu kita kena apa? Sabar. Sabar. Ya, sebab apa? Boleh jadi dia sedang berbaris atas. Ya, boleh jadi dia sedang berbaris atas. Boleh jadi dia sedang berbaris bawah. Ya, maka kita kena tengok. Tengok tuan. Kalau kita tengok kalimah as-salihina ini tuan, ya, dia terletak, dia berada di tempat maf'ul ke atau dia terletak ba'da haraf jar dekat ruangan kau. Adakah kalimah as-salihin ni dia sedang berada di tempat maf'ul ataupun dia terletak selepas haraf jar? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ya, tulis dekat ruangan komen. Sekarang ni tuan, as-salihina ini dia sedang di tempat maf'ul ke ataupun dia terletak selepas haraf jar. Ya, kita ada sebelum ni kita ada fi. Ini haraf apa? Haraf jar lah. Ya, haraf jar lah tuan. Puan Bunga macam mana boleh tak ada suara tu? Orang lain semua boleh jawab. Ya. Tuan Muhammad Agil, kenapa pula pergi kata maf'ul? Kenapa Tuan Muhammad Agil kata maf'ul? Mana fa'il yang ada dekat sini? Tak ada fa'il ni. Yang ada fi. Fi. Fi ni kalimah haraf jar. Bermakna ya, as-salihina ini dia sedang terletak ba'da haraf jar. Ya, bermakna dia sedang terletak ba'da haraf jar. Selepas haraf jar. Jadi as-salihina ini tuan, dia sedang berbaris atas ke berbaris bawah? Tulis dekat ruangan kau. Dia sedang berbaris atas ke dia sedang berbaris bawah? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Kalau tuan-tuan kata as-salihina ini dia terletak ba'da haraf jar, bermakna as-salihina Allah guna ina. Kalimah ini dia sedang berbaris atas ke berbaris bawah? Jawapannya dia sedang berbaris bawah. Jawapannya dia sedang berbaris bawah. Yang faham jelas setakat yang kita belajar, tulis ruangan komen. Subhanallah. Dan kita lihat 5 minit plus 5 sambung kelas sesi. Ya. Tuan dah faham yang ini, ni, ya. Lagi. Sebab memang berkaitan. Tak ada beza pun sebenarnya. Tak ada beza pun sebenarnya. Yang faham jelas semua yang kita belajar, tulis. Amin. Subhanallah. Tuan betul-betul faham yang ini. Yang kedua kan, yang lama-lama. 15 minit cukup. Yang 15 minit yang kedua, buat latihan sikit. Kita lihat 5 minit tuan. 11, 5 minit kita sambung kelas kita. Dua. Ya, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Jangan malu-malu tuan. Saya nak minta izin sekejap nak pergi tuan, ya. Izin pergi atas sekejap tuan, ya. Ada soalan tanya. Kejap lagi yang saya